A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali tuan-tuan muslim-muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama sekali lagi pada malam ni. Kita dapat bersama solat maghrib berjemaah dan seterusnya, insya-Allah bersama-sama mendengar sedikit dan segala perkongsian ilmu pada malam ni, insya-Allah. Jadi pada bulan lepas kita masih lagi dalam pengajian kitab Syamil Muhammadiyah. Kita berhenti pada muka surat yang ke-14, hadis yang ke-9. Jadi adik-adik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bahawa sini kita dah tahu dalam bila mana kita dah buka mengaji, mula mengaji kitab Syamil Muhammadiyah. Mungkin ada antara tuan-tuan, adik-adik yang dah mengaji sebelum ni, tapi bila mana kita membaca kitab Syamil ataupun mengaji kitab Syamil Muhammadiyah, bahawasanya kita ketahui bahawa tujuan utamanya adalah untuk kita mengenali bagaimana junjungan besar Nabi SAW ni dengan lebih rapat, dengan lebih dekat lagi. Seperti yang saya katakan sebelum ni, bila mana adakah kita mencintai Nabi itu sekadar kita menyambut Maulidur Rasul, hari kelahiran baginda Nabi SAW, ataupun sekadar kita menyambut malam hijrah ketika mana Nabi berhijrah bersama para sahabat. Jadi bila mana Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana nak sempurnakan iman seseorang, maka Nabi SAW jawab, bagi nak menyempurnakan iman, kamu mestilah kamu menyintai Allah dan Rasul melebihi segala-gala apa yang ada di muka bumi. Selagi mana kamu tidak mencintai ataupun melebihkan Allah dan Rasul daripada benda yang lain, maka tidak sempurnalah iman kamu lagi. Itu apa yang apabila baginda SAW ditanya oleh para sahabat. Jadi kita dah ketahui bagaimana bab yang pertama, kita dah masuk beberapa hadis, kita baca tentang fizikal, bab majaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi ada beberapa baki hadis dalam bab yang pertama. Kita dah kenal susuk tubuh Nabi SAW dari segi ketinggian yang diceritakan oleh Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi baginda junjungan besar sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi PA Nabi. Anas bin Malik ni, Ustaz pernah cerita, dia berkhidmat dengan Nabi lebih 10 tahun ketika usia dia masih kecil. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis dan dia sendiri melihat apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali, sepupu Nabi, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Al-Bara bin Azib juga menceritakan bagaimana warna kulit Nabi, bagaimana rambut Nabi. Cuma dalam bab yang pertama, bab majaa fi khalqi Rasulillah ni, fizikal Rasulullah SAW ni, kebanyakannya hadis-hadis yang Imam Tirmizi kumpulkan dalam kitab Syama'il ni, yang menceritakan secara umum. Nanti kita akan masuk bab yang kedua, khusus cerita tentang khatamun nubuwah. Bab yang ketiga cerita bab khusus tentang rambut Nabi macam mana. Kita tahu rambut Nabi ada 3 keadaan. Kita dah baca hadis yang bulan lepas, hadis panjang daripada Sayyidina Ali kan. 3 keadaan rambut Nabi apa? Yang pertama, istilah dia ada 3 istilah Arab. Rambut Nabi tak botak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar orang kata rambut botak ni sunnah Rasulullah SAW tu salah. Nabi pernah botakkan rambut 2 kali je dalam seumur hidup dia. Ketika dia melakukan ibadah haji, dia tahallul tu, dia botakkan rambut. Dan ibadah haji dan umrah, tak silap saya tu 2 kali je.
Kalau tuan-tuan dengar tu kata sunnah yang Rasulullah bawa botak rambut tu tak betul. Rambut Nabi panjang. Dia ada 3 keadaan, dia panggil jummah, limah dan juga wafrah. Dia baca dekat dalam hadis yang panjang bulan lepas kita baca daripada Sayyidina Ali tu. Sayyidina Ali sepupu anak kepada Abu Talib, saudara kandung kepada siapa? Dia punya adik Ja'far bin Abi Talib. Jadi kita dah kenal. Nanti kita baca lagi hadis masuk bab yang ketiga tu lebih detail tentang bagaimana diceritakan sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita masuk, kita baru di peringkat awal ni, cerita banyak tentang perkara-perkara yang berkaitan apa yang ada pada tubuh badan fizikal Rasulullah SAW ni, yang mana kita ketahui bahawasanya kita tahu Nabi ni Allah jadikan dia berlainan, nak bezakan dengan manusia biasa. Tetapi bila mana saya katakan ada apa yang kurang pada Nabi itu bukan kurang, dia tak sama macam manusia biasa. Macam sebelum ni mungkin Ustaz pernah katakan, kita tahu Nabi ni seorang yang ami kan, buta huruf. Kalau ikutkan sekarang ni, orang yang buta huruf ni kita nampak itu kekurangan dia. Tetapi pada diri Nabi itu adalah satu kelebihan yang Allah berikan. Sebab apa? Hikmah di sebalik bila mana Allah jadikan Nabi ni seorang yang ami ni, maka orang-orang kafir ni, bukan Islam, yang pertama hikmah dia sebab apa? Bila mana orang kafir nak pertikaikan Al-Quran tu, dikatakan Nabi yang tulis, Nabi yang cipta, tak boleh lah. Sebab kita tahu daripada kecil Nabi ami, buta, tak boleh menulis, tak boleh membaca. Itu sebab bila mana kita kata kekurangan yang ada pada para anbiya ni, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Hikmah di sebalik apa yang itu sebab orang kafir kita tak boleh bertikaikan. Nabi ami, buta, tak boleh membaca. Dia boleh yang jadi tok guru dia biasa siapa? Malaikat Jibril alaihissalam kan. Ketika mukjizat kali pertama pun turun, bila dia diajarkan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pun, itu kali pertama Nabi belajar. Dan kita ketahui sebab itulah Allah, kalau saya katakan, walaupun Nabi ni, kita tahu, kita baca hadis yang pertama dalam hadis, Nabi diangkat, diutus menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Hikmah hadis sebalik itu kenapa di peringkat awal tu saya katakan, kalau kita betul-betul mengenali Nabi, peringkat Allah jadikan kebanyakan para Nabi ni adalah daripada orang-orang yang bukan yang senang, golongan yang susah, yang mereka ni kena belajar kehidupan dahulu, baru mereka ni dapat untuk sebarkan dakwah mereka tu dengan baik. Contohnya Nabi Muhammad SAW, kita tahu awal lagi dah dari anak yatim, kemudian yatim piatu, datuk pula meninggal, duduk dengan bapa, jadi pengembala kambing, jadi peniaga kan, banyak kali berhijrah, Allah perintah hijrah. Itu adalah bagaimana Allah nak letakkan dia, nak tunjuk, cerminkan kepada siapa? Kalau waktu tu para sahabat yang berdamping, tetapi sebenarnya secara umum dia nak tunjuk kepada umat kita ni, umat Nabi Muhammad SAW ni, sepatutnya kita ni jadi hamba yang bersyukur. Bersyukur sebab apa? Cerminan daripada junjungan besar kita itu sebenarnya adalah cerminan yang terbaik. Sebab Nabi sendiri sebut, innama bu'istu liyutimma makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus ke atas kamu ni untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita tahu pun Allah SWT sebut, firman Allah SWT dalam surah Anbiya kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesungguhnya aku diutuskan ke atas kamu untuk menjadi rahmat. Rahmat apa? Rahmat bila-bila kita jadi umat Nabi Muhammad ni, kita bersyukur, kita tahu apa yang rahmat Allah beri kepada kita. Jadi itu kita dah dapat kenali, alhamdulillah. Bukannya kita belajar ni semata-mata kita belajar, tetapi bila mana kita belajar, kita faham, yang paling penting adalah kita praktikkan. Bila mana kita belajar dan faham, macam ada adik yang mengaji Quran kan, yang hafal. Kalau kita hafal kan, kita tak praktikkan tu, lama-lama pun hilang. Betul. Praktik tu sebab bila mana kita belajar apa juga ilmu, kalau kita tak praktikkan tu, itu sebab kita kadang ada khilaf. Kita kadang-kadang sebenarnya benda tu ada, tapi bila kita tak praktik, kita tahu, tapi kita tak praktik, tak amalkan benda tu, maka jadi perbalahan benda-benda khilaf ni. Jadi insyaAllah malam ni kita teruskan hadis yang ke-9
Masih dalam bab yang pertama lagi, kitab Syamil Muhammadiyah. Jadi hadis yang ke-9 ni Ustaz bacakan dulu lah. Nanti yang hadis yang lain ni adik-adik boleh tolong bacakan dia punya matan hadis dia. Hadis yang ke-9 daripada Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali al-fami ashkal al-aini manhus al-akib. Maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang yang bermulut besar, bermata lebar dan bertumit nipis. Jadi kalau kita baca dan tengok terjemahan ni, maka hadis yang ke-9 ni Jabir bin Samurah ni dia nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang sifat yang daripada Nabi tu dari segi mulut Nabi, tumit kaki Nabi dan juga mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung lagi, qala Syu'bah qultu li samakin ma dhalilul fami qal azimul fami qultu ma ashkalul aini qal tawilul shikil aini qultu ma manhusul akib qal qalilul lahmil akib. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Lalu Simak menjawab, bentuk mulutnya besar, iaitu seimbang dengan bentuk wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan bermata lebar? Simak menjawab, belahan matanya panjang. Kemudian aku bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan bertumit nipis? Simak menjawab, daging tumitnya sedikit. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini daripada sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Bila sebut anhuma tu maksudnya dua orang, walaupun nama dia Jabir. Sebab apa? Samurah ni bapa ni juga sahabat kepada baginda junjungan besar. Bila kita baca kalau sebut radhiyallahu anhu tu, dia seorang yang bersahabat, di sini dia bersahabat dengan Nabi. Ataupun anha tu yang perempuan. Bila ramai anhum kan, tu sebab tu ada beza dia. Kita belajar hadis ni, tu berbeza dia. Jadi Jabir dan bapa dia adalah daripada sahabat Nabi. Jabir ni dia wafat tahun 76 Hijrah. Jadi dalam ni Jabir nak cerita, dia tambah lagi bagaimana sifat yang ada pada diri Nabi SAW, iaitu yang pertama dia cerita mulut Nabi lebar. Bukan sebab kata kalau kita dengar mulut lebar ni, kalau kita fikir secara logik terus kita fikir mulut lebar ni tak indah lah, betul tak? Tetapi mulut lebar ni kalau di kalangan bangsa Arab ketika itu, orang yang bermulut lebar ni adalah orang yang petah bercakap. Itu sebab Nabi tu diangkat, diutus menjadi Rasul dan dia dapat sampar kan. Bila mana dia bermulut lebar ni, sebab saya katakan tadi peringkat awal, apa yang kita nampak, kita fikirkan itu kekurangan ataupun kita nampak mulut lebar ni tak berapa cantik lah, tak. Itu adalah kelebihan kepada Nabi junjungan besar kita yang Allah berikan. Jadi mulut lebar ni maksudnya orang yang petah bercakap, berkata-kata. Yang dimasukkan oleh Jabir bin Samurah, dali al-fam, dali ini besar. Dekat hadis yang lain pun ada disebut daliul apa ni, dia punya kepala kan, dali al-raqs, kepala dia besar. Dahi Nabi ni dia lebar. Hadis yang sebelum ni kita pernah baca. Jadi dalam ni yang pertama Jabir bin Samurah sebut sebab apa mulut dia besar, sebab itu di kalangan orang Arab dikatakan Nabi ni, kita memang maklum Nabi ni seorang yang petah bercakap. Kalau tak, macam mana dia nak sampaikan dakwah. Lama Nabi berdakwah, terutama bila mana di Mekah, kita tahu kan, bukan senang. 3 tahun pertama Nabi di Mekah dakwah secara sembunyi sebab takut. Kita tahu orang di Mekah ni, walaupun Nabi asal daripada Mekah, keturunan dia daripada Mekah, tapi dapat tentangan yang hebat daripada puak-puak ataupun golongan yang ada di Mekah. Kemudian Jabir bin Samurah tambah lagi ashkalil aini, Nabi ni bermata lebar, mata dia besar. Kalau sebelum ni kita baca hadis, dia cerita tentang bulu kening ataupun dalam tu dia tulis alis kan. Alis mata Nabi ni dia tak tebal, dia tak bersambung dekat tengah-tengah ni. Ni dia cerita tentang mata Nabi yang lebar. Maksudnya mata Nabi ni tak macam Cina lah, sepek.
Tak macam ustaz ni, dia mata dia lebar. Sebab dia ada kaitan juga dengan apa yang Allah jadikan dahi Nabi ni lebar, kepala dia besar, ada kaitan dengan cara Nabi berfikir, sifat Nabi. Kita tahu hadis yang kita pernah baca, antara sifat Nabi ni, Nabi suka merenung jauh, bukan dia termenung duk fikir pasal awet, tak, bukan duk menung fikir pasal dunia. Tapi Nabi ni termenung fikir kan, bagaimana dakwah dia tu nak sebar. Tu sebab kita tahu bagaimana Nabi punya pandangan ni jauh ke depan. Apa yang belum berlaku lagi pada zaman dia tu, dia dah boleh agak saya macam contoh dalam peristiwa hijrah, bila mana dia berjanji dengan Samurah bin Malik kan, dia katakan satu hari mahkota kerajaan Parsi akan dibuat perjanjian sebab Samurah bin Malik nak bunuh dia. Akhir sekali zaman bila zaman Sayyidina Umar baru kerajaan Farsi jatuh di tangan orang Islam. Tapi pandangan itu tu sebab apa bentuk fizikal tubuh yang ada pada diri Nabi SAW ni, saya katakan bila mana kata mata dia lebar, dahi dia besar, kepala dia besar tu ada kaitan dengan cara otak dia, bagaimana Allah nak jadikan, kaitkan cara dia berfikir, cara bagaimana dia nak sampaikan dakwah dia tu, nak sebarkan dakwah Islam tu. Jadi dalam ni juga, dalam Jabir bin Samurah tu kata nanti matan seterusnya dia katakan lebih jelas apa yang ulama tafsir tentang ashkalul aini ni, mata yang lebar. Kemudian manhasul akib, dia katakan tumit Nabi tu, kaki Nabi ni nipis. Tumit dia nipis di bahagian tumit, tetapi daging tapak kaki Nabi tu, kita baca hadis sebelum ni, dia tebal. Tapak tangan dia, daging yang ada dekat tapak tangan dengan tapak kaki Nabi ni tebal. Itu sebab sifat berjalan Nabi tu dia cepat, dan dia berjalan tu laju, cepat, dan dia punya cengkaman tu dekat tanah tu dia cengkam kuat. Itu sifat berjalan Nabi. Cuma dalam ni ditambah lagi tumit Nabi tu tebal, nipis. Jabir bin Samurah. Kemudian disambung dalam ni Syu'bah bertanya, dia bertanya lagi, sahabat Nabi bertanya kepada simak bagaimana yang dimaksud dengan mulut lebar ni. Okey, dia boleh tengok kat bawah ni, di kalangan bangsa Arab ni dikatakan nota kaki ni pun mulut lebar ni, dan juga seseorang yang dikatakan menggambarkan kepetihan ataupun orang yang petah bercakap. Di nota kaki nombor 8 dekat bawah ni. Okey, jadi dia jelaskan lagi maksudnya kat situ, dalil fam ini, mulut lebar ni, itu adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi ini. Bila orang bermulut besar ni, dia katakan dia bezakan dengan orang mulut nipis ni. Dia katakan orang mulut nipis ni suka mencela. Dalam nota kaki dekat dalam buku dia kat bawah tu boleh baca. Beza dengan orang mulut ni nipis. Tu kadang-kadang pun kita boleh perhatikan, bukan yang suka mencela masuk. Kadang-kadang kita perhati orang-orang yang ada sekarang pun nampak mulut nipis tu seakan-akan macam orang tak banyak bercakap kan. Tak banyak bercakap, tetapi bila sekali dia bercakap tu, kita tengok dia bagaimana cara dia bercakap. Kadang-kadang mungkin ada yang sampai mengutuk orang ni, mengutuk. Kita tengok orang tu pendiam. Tu yang dikaitkan dengan fizikal apa yang ada pada seseorang. Dan semua dalam ni nak katakan apa yang Jabir bin Samurah nampak, dan sahabat-sahabat lain juga menyatakan bahawasanya mulut Nabi ni dia lebar disebabkan dia menjadi seorang Rasul yang seharusnya memang wajib dia untuk menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah tu, dia kena seorang yang pandai bercakap. Kemudian Syu'bah bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mata lebar tu? Simak menjawab, belahan matanya panjang. Kalau dalam ni Imam Qadi Iyad, kalau dia baca kat belakang tu, Imam Qadi Iyad ni dia pernah dikatakan ulama tafsirkan ashkalul aini tu, ataupun tafsiran yang dibuat oleh Simak tu kurang tepat. Dia kata matanya panjang. Matanya kalau panjang tu nampak macam sepet bila panjang kan. Kita tahu muka Nabi ni macam mana. Muka Nabi ni dia bukan bulat. Bukan bulat ni nak menunjukkan dia bukan seorang yang bersifat gemuk, sama ada dari segi badan dia ataupun yang nampak muka Nabi ni bundar.
Kalau disebut bulat tu kita biasanya faham akan orang tu gemuk kan. Minta maaf kalau ada yang terasa ustaz memang gemuk lah kata. Tapi nak katakan dalam ni Al-Qadiyat juga menyatakan, ulama tafsirkan tentang ashkalul aini ni, matanya yang lebar tu maksudnya mata dia tu tak sepet. Tu yang mudah faham. Dia maksudnya dia kembang lah, besar. Tak nampak sepet lah. Macam nampak muka ustaz ni nampak macam sepet lah. Walaupun bukan orang Cina. Cumanya dekat dalam ni dia katakan simak punya tafsiran tentang ashkalul aini itu kurang tepat. Yang lebih tepat apa yang Qadiyat sebut adalah yang disebut dengan ashkalul aini itu adalah warna kemerah-merahan yang ada pada bahagian putih. Bahagian dalam ni ada putih kan. Apa yang tu sebab istilah Arab ni kadang-kadang tuan-tuan adik-adik, kalau kita adik-adik lagi belajar Al-Quran, bahasa Al-Quran lagi indah. Bahasa Al-Quran ni kalau adik-adik belajar kadang-kadang tak sama terjemahan dengan bahasa Arab biasa ni. Juga dalam hadis ni lagi banyak istilah-istilah dia kalau belajar. Jadi dalam ni bila mana dia sebut ashkalul aini ni, simak dia tafsirkan benda yang lain. Dia kata mata dia lebar ataupun panjang. Tetapi Al-Qadiyat menyatakan dan kebanyakan ulama tafsir apa yang dimaksudkan dengan ashkalul aini tadi ni. Dan dalam hadis yang Jabir Samurah sebut ni, dia katakan warna pada putih mata kat dalam ni, ada putih ada hitam kan. Yang putih tu warna dalam tu warna seakan-akan warna kemerah-merahan. Sebab apa dia katakan dalam ni ashkulah tu adalah kemerah-merahan pada bahagian putih mata kerana disenangi. Maksudnya bila mana dia katakan warna putih kemerah-merahan dalam mata yang putih tu, orang akan senang lihat dan orang sentiasa akan puji. Itu. Dan juga dalam ni Al-Qadiyat menyatakan itu adalah salah satu daripada tanda kenabian yang lain. Kita tahu yang kita belajar khatamun nubuwah Nabi yang jelas, yang sahabat-sahabat nyatakan ada di belakang badan Nabi kan, tanda warna hitam kecil je. Ada yang nyatakan sebesar telur burung puyuh di antara dua pundak. Dalam ni pundak ni bahasa Indonesia dua bahu. Kita ni disebut pundak. Antara dua bahu tu duduk di bahagian tengah ni belakang Nabi. Itu adalah dari tanda kenabian Nabi yang jelas, yang mana sahabat-sahabat tak lihat pun sahabat ada rasa. Ada Nabi satu ketika, Nabi ada seorang sahabat tu dia nak tahu tanda kenabian kan. Nabi ni sifat dia boleh faham apa yang kehendak sahabat. Sahabat tu dia tahu sahabat ni nak tengok, sebenarnya nak tahu tanda kenabian. Nabi pun minta sahabat ni masuk tangan dekat belakang. Jadi rasa ada seperti tanda kenabian tu seperti telur burung puyuh, dia katakan besar dia. Kemudian dalam ni juga Qadiyat dia katakan asyuhlah ni adalah warna kemerah-merahan yang ada pada bahagian tadi asyuklah. Kemudian asyuhlah ni adalah tanda kemerahan yang pada bahagian hitam mata. Jadi maknanya dekat sini mata Rasulullah SAW ni terbuka lebar seperti orang yang terbeliak, tidak sepet. Tu bukannya terbeliak besar, orang kata macam terkejut tu. Tapi dia kembang lah, tak sepet. Kalau disebut tadi mata ni tu panjang, kita boleh faham ikut logik. Kalau matanya lebar ni dan panjang ni, maksudnya panjang, nampak keadaan dia macam sepet. Itu sebab Al-Qadiyat dan juga ulama-ulama lain kata tafsiran tu kurang tepat. Jadi dalam hadis ni kita tahu bahawa Jabir bin Samurah ni sahabat Nabi SAW ni, dia tambah lagi beberapa fizikal yang ada pada tubuh baginda Nabi SAW. Dan sebenarnya saya katakan bila mana diceritakan sesuatu yang ada pada tubuh badan Nabi SAW tu, dia ada kaitan dengan apa yang Nabi lakukan, dengan apa yang Allah jadikan kejadian kepada Nabi SAW. Sebab apa? Saya katakan contoh macam tadi, mulut dia lebar, dia petah bercakap, matanya lebar, mata dia besar tu, bukan terbeliak, macam terbeliak saya kata terkejut tu. Maksudnya dia punya bagaimana tajamnya mata Rasulullah SAW ni ketika dia dalam peperangan,
ketika mana dia bersama dengan sahabat, dan juga pemikiran Nabi ini kita tahu dia seorang yang berfikir jauh ke hadapan. Itu dia ada kaitan fizikal yang ada pada tubuh badan Nabi ni, ada kaitan dengan apa yang sebenarnya Nabi lakukan ataupun Nabi nak cerminkan, tunjukkan kepada para sahabat. Sebab apa? Bila mana Nabi tunjuk pada sahabat segi perbuatan Nabi dengan fizikal yang Nabi ada, yang Allah jadikan, maka sahabat ni akan rasa nak lagi mengenali dan mencintai Nabi SAW dan ikut apa yang Nabi lakukan. Sebab tu ada satu kisah Ustaz kata, bila mana Imam Bukhari ni antara ahli hadis yang banyak mencari hadis sahih, ratusan ribu hadis sahih, sampai satu ketika dia sampai ke satu rumah, ketuk pintu, belum sempat ketuk pintu, sampai depan pintu depan rumah ada, nak ambil, sebab orang ni perawi hadis, ada hadis yang diriwayatkan, ada salah silah hadis yang sampai kepada Rasulullah. Jadi sampai depan rumah dia dengar ada pergaduhan di antara perawi tersebut dengan isteri. Apa yang Imam Bukhari buat? Imam Bukhari terus pulang, tak jadi ambil hadis tersebut, tak jadi dia nak ambil sanad daripada perawi tersebut. Sebab apa? Sebab dia katakan hikmah dia, kalau aku ambil hadis daripada perawi tersebut, maka aku juga telah, maksudnya tak ikut apa yang Rasulullah SAW ni, akhlak Rasulullah adalah cerminan kepada para sahabat. Jadi perawi tersebut tak mencerminkan apa yang Rasulullah SAW ni bawa, dan Rasulullah SAW ni cerminkan kepada para sahabat. Itu sebab akhlak dengan adab ni, itu antara perkara penting bila mana adik-adik ni belajar ilmu. Bila mana kita, itu sebab kalau di mana-mana adik-adik dah belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, baca sebab mana? Sebab kalau kita tengok kisah-kisah hebat pemerintah Islam, adik-adik, Sultan Muhammad Al-Fatih, kita tahu Nabi sebut daripada sahabat lagi, sahabat-sahabat nak tawan Konstantinopel, kan, kota Konstantinopel yang susah nak tawan tu, Sultan Muhammad Al-Fatih yang dapat tawan tu zaman bila 1500 Masihi lah. Waktu tu 1453 kerajaan Turki Osmaniyah start menyerang Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih ni, adik-adik, antara perkara pertama Sultan Murad ni, kan, bapa dia yang diajar kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni adalah adab dan juga disiplin ilmu. Dia ada tok guru yang hebat ajar dia, didik dia. Dan apa yang Sultan Muhammad Al-Fatih ni lakukan sebelum berperang dengan tentera di Konstantinopel, setiap hari dia akan baca satu hadis daripada kitab Al-Muwatta Imam Malik, dan dia dapat habiskan. Bila mana dia berjaya menakluk Konstantinopel, dia dah habis. Kita tahu Imam Malik ni madrasah hadisiah. Kitab Muwatta tu fiqhul hadis, kitab yang dalam tu hadis-hadis yang diriwayatkan cerita tentang bab fiqh. Dia setiap hari ni sebelum dia start perang tu, dia baca satu hadis. Bagaimana didikkan dia tu. Sebab Rasulullah ni juga antara cerminan kepada para sahabat ni, dia nak tunjukkan, dia kena tunjuk akhlak. Tuan-tuan juga adik-adik ni yang balik pun mesti nak tunjukkan akhlak dan juga cerminan yang baik kepada ahli keluarga kita, kan. Tetapi walau bagaimanapun kita tahu bahawa iman tu tak dapat diwarisi, tapi sekurang-kurangnya cerminan daripada diri kita. Sebab kita tahu pun pakcik Nabi sendiri pun, Abu Lahab, kan, tak masuk Islam. Itu semua dengan izin Allah, kerja Allah SWT, hidayah dan juga rahmat daripada Allah SWT tu. Kalau tak sampai, tak sampai. Cumanya bila mana kita belajar ni, sebab apa? Kita perlu tahu, dan kita kalau saya katakan setiap keluarga sebenarnya sekarang ni wajib untuk ada kitab Syama'il di rumah sekurang-kurangnya. Sebab mudahnya kita baca matan dan nak faham terjemahan ni. Sekurang-kurangnya sekadar itu kita boleh sampai kepada keluarga, dan keluarga kita faham, insya-Allah kita akan lebih maksudnya lebih erat dan lebih mendekatkan diri ataupun mengenali Rasulullah tu, dan kita akan ikut. Bukan sekadar sunnah-sunnah yang biasa kita amalkan, tetapi kadang-kadang ada sunnah yang kita rasa kita dah banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan, dan kita akan amalkan semula. Dan sebab daripada situ juga kita tahu
ada sebenarnya benda perkara-perkara yang bukan sunnah yang kita lakukan selama ni, mungkin hanya tradisi ataupun adat kita, mungkin kita akan tinggalkan. Itu sebabnya praktik tu adalah satu keutamaan bila mana kita dah belajar. Kalau tidak, kita tak tahu, tuan-tuan. Adik, kita belajar solat Jumaat Qasar kan, Jumaat Qasar semua. Kalau kita tahu sekadar belajar, tak praktik bila mana kita bermusafir, rukhsah yang Allah berikan tu bukanlah satu kata kita boleh sesuka hati guna, tetapi itulah bila mana ada waktu dan ketika yang kita perlu gunakan, kita gunakan. Sebab tu kadang-kadang kita belajar solat jamak qasar, bila mana yang boleh solat jamak je tak boleh qasar, bila mana solat yang boleh qasar tak boleh jamak, mana solat yang tak boleh jamak dan qasar. Saya katakan, saya alhamdulillah bila saya duduk di Maghribi lama, kita belajar, mereka ni masih praktikkan amalan solat jamak qasar ketika hujan turun. Hujan turun maksudnya orang yang selalu melazimi masjid, yang selalu datang ke masjid, dia datang contohnya waktu maghrib, saya pernah hadir, datang masjid, tiba-tiba solat-solat, dalam solat hujan turun lebat. Jadi antara kesukaran itu, antara perkara yang membolehkan solat jamak, dia tak boleh qasar, solat jamak aje maghrib dan isyak. Jadi tengah solat hujan lebat, kesukaran untuk pulang dan datang ke masjid semula. Jadi dia terus je solat jamak maghrib dan isyak. Cuma sekarang kat sini ni rumah dekat-dekat, cuma jarang kat Malaysia ni kita buat, sebab banyak dah ada, mungkin ada kenderaan kan. Tapi saya pengalaman duduk di Maghribi banyak, sebab kesukaran mereka nak pulang berjalan kaki kawasan yang jauh daripada masjid untuk datang kembali. Itu sebab kita belajar, sebenarnya kita belajar tetapi kita kurang praktikkan. Jadi kita sambung hadis yang ke-10 ni, juga hadis daripada Jabir bin Samurah ni, masih lagi nak mencerita. Dan hadis yang ke-9 ni, hadis ke-10 ni berbeza sedikit. Hadis ke-9 ni dia lebih kepada cerita tentang fizikal yang ada pada tubuh badan. Dan hadis yang ke-10 ni adalah hadis yang mencerita bagaimana saya katakan tadi, Nabi SAW kata, nak jadi seorang yang sempurna iman dia, maka dia kena sayang Allah dan Rasul tu melebihi segala-galanya. Jadi dalam hadis yang ke-10 ni, kita tengok matan dia. Siapa boleh tolong baca matan dia? Daripada Jabir bin Samurah. Depan adik, boleh? Okay. Fadal. Okay, hadis ni masih lagi daripada sahabat baginda Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ni, saya kata hadis ke-10 ni, hadis maksudnya dekat sini, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni fi lailati idhan, pada suatu malam yang diterangi bulan purnama, wa alaihi hullatun hamra. Kan ketika itu Nabi SAW ni memakai pakaian berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi, dan aku pun melihat, aku memandang kepada baginda. Wa ilal qamari, silih berganti dengan bulan. Falahuwa indi ahsanu minal qamari, dan menurut pandangan aku ni, Jabir bin Samurah ni dia katakan baginda lebih indah daripada bulan purnama. Sebab biasanya tuan-tuan adik yang dirahmati Allah, kita tahu biasanya kalau kita ni tu, sebab saya katakan bahasa Melayu ni, kata-kata dalam bahasa Melayu ni semua indah-indah belaka kan. Cantik buat bulan purnama, peribahasa Melayu banyak yang saya tak ingat. Tapi bila sebut kata indah buat bulan purnama ni, jadi sahabat baginda ni bukan dia nak bodek Nabi ni, bukan dia nak kata biasa ni kita ni dengan bos-bos kita nak bodek, bukan. Tetapi dalam ni, bila mana sahabat menyatakan, dalam ni dia katakan bila mana Rasulullah tu, dia nampak, dia tengok Rasulullah SAW, dia tengok bulan.
Dan dia katakan Nabi ni lebih indah daripada bulan purnama. Bulan ni asalnya kalau tak ada cahaya taklah cantik kan, nampak berlubang-lubang, tapi bila ada cahaya, sebab kita tahu pun Nabi ni pun di nur dia daripada jauh. Bila Nabi berjalan dengan sahabat ni, orang yang nampak ada cahaya di wajah Nabi. Sebab tu ada satu kisah yang kata bila mana Sayyidatina Aisyah jahit Nabi ni, bukan Ustaz dah cerita dah sebelum ni kan, Nabi punya pakaian jubah ni bukannya pakai jubah-jubah yang baru. Kalau koyak dia jahit-jahit, Sayyidina Aisyah pernah jahit, jatuh dia punya jarum, Nabi suluhkan muka dia, jumpa jarum tu. Nak katakan nur yang dimasukkan cahaya pada muka. Jadi dalam ni Jabir bin Samurah ni nyatakan keindahan muka Nabi ni bila dilihat lebih indah daripada bulan. Maka sebenarnya dekat situ bukan dia nak bodek, tetapi bukan dia nak puji Nabi lebih-lebih, nak dapatkan sesuatu, tetapi hanyalah untuk menyatakan kecintaan dia, bagaimana dia cintakan Rasulullah tu daripada segala-galanya, nak menambahkan keimanan dia. Dalam hadis ni adalah salah satu cara bagaimana sahabat ni dia nak sempurnakan tambah iman dia kepada tambah iman dalam diri dia. Sebab tu disebut menurut dia bila mana Nabi duduk antara bulan pakaian merah ni pun ada kita baca hadis, mungkin tuan-tuan ada belajar baca hadis menyatakan keharusan bagi kaum lelaki untuk memakai pakaian merah. Cuma kat situ hadis tu dia ada khilaf kat situ. Cuma biasanya Nabi ni, nanti kita masuk bab yang ke-8 tak silap, bab pakaian Rasulullah SAW ni lebih detail lagi. Kebiasaan Nabi pakai pakaian berwarna merah ni ketika bila Nabi kalau bersolat macam biasa bersama sahabat, datang ke masjid, pakaiannya pakaian putih, jubah putih. Cuma ada dalam keadaan-keadaan dia ada Nabi suka pakai pakaian warna hijau, merah, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi kebiasaannya Nabi akan memakai pakaian berwarna putih. Jadi ada juga kalau kita baca hadis terusnya ni, sahabat menyatakan bagaimana keindahan ni wajah Nabi ni dianggap seperti hujung pedang. Jadi kita terus hadis yang ke-11 ni. Hadis yang ke-11 daripada Abu Ishaq berkata, Sa'ala rajulul Bara' bin Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla as-sayfi? Qala la, bal misla al-qamari. Abu Ishaq ni dia dengar hadis ni daripada Abu Ishaq ni, dia banyak mendengar dia ditanya, ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib, adakah wajah Rasulullah SAW ni seperti pedang? Ni yang kata diibaratkan seperti pedang. Al-Bara' bin Azib jawab, tidak, wajah baginda tidak seperti pedang, bahkan sebagaikan rembulan ataupun seperti bulan purnama. Dalam hadis ini dikatakan ada sahabat yang menyatakan bila mana dikatakan wajah Nabi itu seperti pedang, tetapi hadis ataupun kebanyakan sahabat-sahabat ulama tafsirkan hadis yang daripada sahabat-sahabat yang lebih tepat, wajah Nabi itu adalah lebih indah seperti bulan purnama. Dikatakan dalam ni sahabat kata seperti hujung pedang tu. Kita tahu hujung pedang tu kan berkilat dan tajam, tetapi bila mana ulama kaji daripada hadis-hadis sahabat yang lain ni, dikatakan muka wajah Nabi ni dia bukan bujur. Bukan bujur. Kalau bujur tu nampak tajam kan, sebab tadi kata wajah Nabi ni bundar. Jadi tak tepat tu satu. Yang keduanya nak katakan hujung bilah tu bandingkan kalau kilauan pedang ni dengan bulan purnama, cahaya ni bila dia terang menerangi ni, kita tahu bulan purnama ni lebih indah daripada kilauan hujung pedang tu. Tu sebab hadis ni bila mana ditanya sahabat tu, ada seorang lelaki bertanya kepada Bara' bin Azib ni, Al-Bara' kata wajah Nabi itu bukan seperti apa yang dinyatakan. Dan dalam ni juga dikatakan ada dua kemungkinan tentang masuk pedang ni. Yang pertama
wajah dia seperti pedang yang tadi saya katakan lah. Wajah Nabi itu bukan tajam, panjang, bujur. Wajah Nabi itu bundar. Kemudian wajah Nabi itu berkimilau atau berkilauan seperti kilauan pedang. Al-Bara jawab, tak, umpama wajah Nabi itu adalah seperti bulan purnama, dan wajahnya tak panjang, dan kilauannya lebih daripada kilauan pedang, iaitu seperti kilauan bulan purnama. Jadi kat sini maksudnya dah hadis ni, sahabat yang yang bertanya kepada Al-Bara bin Azib tu, dia nak katakan bahawa Nabi ini seperti pedang, kurang tepat, kurang tepatlah apa yang digambarkan. Jadi yang lebih tepat kebanyakan sahabat, termasuk dalam ni Al-Bara bin Azib, nak katakan Nabi ini masih lagi dia katakan sama seperti Jabir bin Samurah nyatakan wajah Nabi itu indah seperti bulan purnama. Dan maksud pedang tadi itu saya katakan, kita tahu wajah Nabi ini dia bundar, tak bulat, tak bujur, tak tajam. Kalau bujur tu tajam, kalau bulat tu taklah bersifat gemuk, tetapi bundar, indah. Jadi wajah Nabi ini, dan di wajah Nabi dia ada cahaya. Kemudian sebelum kita berhenti hadis yang ke-12 ni, kita masuk sikit hadis ni juga. Hadis yang ke-12 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amyada ka'annama sigha min fiddatin rajil sya'ri. Rasulullah SAW itu berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak, dan rambutnya ikal beralun. Jadi hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya Nabi ni, kita dah tahu kulit Nabi ni putih kemerah-merahan, campuran antara warna putih kemerah-merahan, di bahagian yang bertutup lebih putih cerah, dan seolah-olah terbentuk daripada perak ni pun ada ulama yang tafsirkan tak tepat juga terjemahan dia ni, terbentuk daripada perak. Dikatakan warna putih kemerah-merahan ni, adik-adik tuan-tuan boleh faham bagaimana warna putih kemerah-merahan. Dia putih cerah, bukan putih pucat. Kalau nak kata terbentuk daripada perak ni, kita tahu perak ni warna putih kan, macam kilat pedang tu. Tadi hadis kita dah baca bahawasanya wajah Nabi itu pun ulama tafsir tak tepat dikaitkan dengan hujung bilah pedang. Maka dalam ni juga nak katakan warna putih ni bukanlah seperti daripada perak ni, bukan terbentuk daripada perak, tetapi dia nak katakan dalam ni, Abu Hurairah ni nak kaitkan, kita tahu perak tu daripada warna dia warna putih macam pedang seakan-akan, tetapi putih kulit Nabi ni putih yang cerah, putih yang cerah. Kemudian dia nyatakan rambut Nabi ni ikal beralun. Rambut Nabi ni tak kerinting, tak terlalu lurus. Jadi kita tahu dalam ni masih lagi dia cerita sahabat Nabi ataupun Abu Hurairah masih cerita lagi fizikal yang ada pada tubuh badan Nabi SAW ni. Cumanya yang tadi kita dah baca tentang bagaimana sifat-sifat yang ada pada Nabi, termasuk dengan apa yang ada pada badan Nabi dari segi mulut Nabi, dari segi tumit ke tapak kaki Nabi, dan juga wajah Nabi yang diibaratkan lebih indah daripada bulan purnama. Cuma dalam ni Abu Hurairah masih ulang lagi, nanti kita baca hadis tentang rambut, hadis bab yang ketiga khusus tentang rambut Nabi. 3 keadaan, wafrah, jumah dan limah. Rambut Nabi ni, rambut dia panjang, keadaan jumah ni panjang sampai ke cuping telinga, limah yang sampai ke bahu, wafrah ni panjang dia di antara bahu dan cuping telinga. 3 keadaan. Wafrah tu dia duduk kat tengah-tengah, tapi rambut Nabi ni panjang dan sentiasa dia sikat belah tengah. Dan dalam 3 keadaan tersebut, Nabi kadang-kadang bila rambut dia panjang melepasi daun telinga ni, ataupun sampai ke cuping telinga, ataupun dalam 3 keadaan lain Nabi buat rambut Nabi, sama ada Nabi lepaskan tutup telinga ataupun disisip di belakang telinga. Itu nanti kita masuk bab tentang rambut dan juga sifat rambut Nabi SAW. Kalau adik-adik tuan-tuan nak tahu, biasanya kadang-kadang kita pergi ke umrah kan, kadang-kadang kita pergi tempat yang orang ditunjuk
rambut Nabi ataupun barangan-barangan yang Nabi pernah tinggalkan. Wallahu alam, ada ulama menyatakan apa yang ada pada Nabi sama ada rambut dia, rambut dia lah yang ada, yang orang kata dikatakan rambut Nabi, tetapi apa yang ada pada fizikal tubuh badan Nabi ni, kalau nak tahu original tak original, dia tak ada bayang-bayang. Wallahu alam. Maksudnya dia tak ada bayang-bayang. Kalau rambut tu nampak ada bayang-bayang, sebab tu Nabi ni bila berjalan dia tak nampak bayang-bayang. Kalau kita baca hadis, bila Nabi berjalan ni kita kalau berjalan ni ada bayang-bayang. Itu sebab kalau nak tahu wallahu alam tu yang ulama-ulama ada tafsirkan melalui hadis-hadis Nabi. Katakan kalau tahu original rambut tu kalau letak nampak bayang-bayang tu bukan yang asli. Dan kita tahu juga bahawasanya Nabi ni antara lain dia bila mana Nabi sifat berjalan Nabi berjalan, Nabi akan suruh sahabat semua berjalan ke depan, Nabi jalan yang paling belakang. Sebab apa? Tujuan dia sebab bila mana Nabi berjalan yang paling belakang, di belakang Nabi akan ada malaikat yang menjaga. Jadi itu sebab walaupun kita tahu sifat berjalan Nabi ni laju, Nabi berjalan laju, sahabat ni jalan kat depan tapi Nabi jalan laju, tetapi Nabi akan suruh sahabat jalan dulu sebab dekat belakang selepas daripada Nabi SAW ni akan ada malaikat yang menjaga dia. Okey. Jadi dari beberapa hadis ni kita baca ni, hadis yang ke-9 sampai ke-12 ni, kita ketahui bahawa masih lagi bagaimana kita nak kenal lebih dekat Nabi SAW ni dari segi fizikal Nabi. Kita tinggal lebih kurang 2-3 hadis sebelum kita masuk bab yang kedua, bab tentang khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi SAW. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan dan adik yang dirahmati Allah, daripada 12 hadis yang kita bacakan, walaupun dalam kitab ni kita tahu hadis yang ke-5, ke-6 tu berulang, hadis setengah kitab tu memang dibuang terus hadis yang ke-6, sebab hadis tu dikatakan hadis tu berulang, dan ada yang menyatakan hadis tu dia punya perawi dia ada silsilah, dia terpotong. Kalau ikutkan keseluruhan dalam kitab Syam'i ini ada 417 hadis. Dalam bab yang pertama tu dia ada hadis yang berulang. Bab yang pertama ni ada 15 hadis. Bab yang kedua kemudian ada 8 hadis lagi yang cerita tentang tanda kenabian Nabi. Jadi dalam sebelum kita berhenti, secara kesimpulannya apa yang kita dapat ketahui, bagaimana yang pertama sekali saya katakan nak sempurnanya iman seseorang tu, kita sebagai umat ataupun sahabat-sahabat Nabi yang sebelum ni, nak sempurnanya iman tu kita kena melebihkan Allah dan juga Rasul ni daripada segala harta benda. Kita akan dapat, kita nak apa Allah akan beri. Kita sebab saya katakan kita jangan pertikai. Mungkin ada orang yang kita dah beribadat lebih daripada orang lain, tapi kita kadang-kadang masih lagi orang lain lebih hebat, lebih lebih mewah daripada kita. Sifat su'uzan kepada Allah SWT tu kena buang, kena sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebabnya dalam Al-Quran bila mana Allah sebut faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, kan, semua kisah-kisah hebat yang berlaku kepada para anbiya, nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu tu Allah dah cerita dalam Quran. Jadi sepatutnya kita jadi hamba yang bersyukur, walaupun sebab apa Allah sebut Allah yatawaffauna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah berikan ganjaran, Allah hitung hisap amalan kita ni ketika hari kiamat. Sebab daripada situ juga kita patut rasa tak ada, jangan bersangka buruk dengan, ataupun kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun saya katakan mungkin orang bukan Islam lebih kaya daripada kita, sebab Allah akan beri. Kita tahu hadis hijrah Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Kan? Kalau dia hijrah sebab nak dunia semata-mata, Allah bagi. Kalau hijrah ada kerana Allah, Allah beri. Hijrah ada kerana Allah, dia dapat. Dua-dua dapat apa benda yang kita niat tu. Sebab setiap amalan perbuatan kita ni, nak solat ke, kita nak makan ke tuan, atau kita nak masuk tandas pun, kita ada niat. Kena dengan niat. Itu sebab kita kena sentiasa memperbaharui tajdid niat kita, supaya ni apa yang kita buat, aktiviti amalan kita dekat kehidupan seharian kita ni berjalan dengan lancar, dan kita tak akan ada rasa sifat-sifat
mazmumah yang ada pada diri kita yang sepatutnya tak perlu ada, akan lahir dengan sifat-sifat mahmudah. Sebab kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah dan juga para rasul yang sebarkan dakwah kepada umatnya. Bila mana kita dah belajar, kita dah mengaji kitab Syama'il Muhammadiyah ataupun kita mengaji mana-mana pun kitab dengan mana ustaz pun, kita dah tahu, kita dah mengaji, dan yang paling penting saya katakan amalkan dan praktikkan. Dan yang kedua, bila mana kita dah tahu beberapa hadis dalam bab yang pertama ni, secara kesimpulannya daripada beberapa hadis kita kenal bagaimana Rasulullah SAW ni, apa yang Allah jadikan kejadian pada fizikal ataupun tubuh badan Nabi SAW tu ada kaitannya ataupun manfaatnya itu dengan apa yang, dengan cara Rasulullah berfikir, perbuatan yang Rasulullah zahirkan yang ditunjukkan kepada para sahabat. Dari segi sama ada Rasulullah cara dia tunjukkan, saya katakan cerminan akhlak Rasulullah kepada para sahabat, ataupun cara bagaimana Rasulullah bercakap. Kita tahu belajar hadis bila mana Rasulullah ni ditegur, disapa oleh seseorang, dia berpaling keseluruhan badan untuk bercakap dengan, itu antara akhlak yang Rasulullah tunjuk kepada para sahabat. Dan juga bagaimana Rasulullah dapat merasai apa yang sahabat, kehendak sahabat, walaupun sahabat tak cakap, tapi Rasulullah dapat rasai melalui hati. Itu sebab apa yang Rasulullah keluarkan melalui hadis, sama ada dari segi perbuatan, perkataan dia, ataupun melalui hati Nabi baginda junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, adik-adik tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada beberapa hadis dalam bab yang pertama ni, kita dah sepatutnya lebih mengenali dan lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab saya katakan mungkin selama ni kita mungkin banyak melakukan, kita dah rasa amalan ataupun sunnah yang kita lakukan tu sudah cukup untuk kita mengenali Rasulullah, tetapi sebenarnya banyak sunnah yang sepatutnya bukan sunnah, dan sunnah sepatutnya sunnah yang kita tinggalkan, yang kita boleh lakukan bila mana kita dah mengaji dan kita ketahui dan melalui hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah kita lebih mengenali dan lebih dekat lagi untuk melakukan ataupun membuat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan adik, insya-Allah kita berhenti pada malam ni pada hadis yang ke-12 muka surat yang ke-18 ni. Insya-Allah kepada peluang dan masa akan datang kita akan teruskan pengajian kitab kita ni pada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-13. Lebih kurang ada 3 hadis dalam bab yang pertama, dan seterusnya kita insya-Allah akan masuk bab yang kedua, bagaimana kita nak tahu tanda kenabian Nabi SAW ataupun khatamun nubuwah, yang mana Allah SWT jadikan, bukannya khatamun nubuwah tu Allah utuskan saja Nabi menjadi Rasul, tak ada apa-apa tanda sebagai bahan bukti, tetapi ada bahan bukti yang Allah letakkan pada fizikal tubuh badan Nabi SAW. Itu tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendapat manfaat, bukan saja pada diri saya, adik-adik, tuan-tuan, malahan dapat disampaikan kepada masyarakat secara umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.